Okey, selamat pagi semua. Harap semua ada di sinilah. Okey. Boleh dengar suara? Saya harap boleh dengar suara dan boleh dengar saya punya presentation. Okey. Dan rakaman kelas online hari ini dirakam ya. Okey. Kita lihat balik ya. Semalam kita sudah ada buat kelas untuk 2J ya. Dan kepada pelajar, murid yang tidak dapat join kelas online semalam, boleh tengok balik ya dalam grup Telegram untuk Sains 2J untuk kelas online pada hari Isnin 17 hari bulan 5 tahun 2021. Kamu boleh tengok balik ya pada kita punya grup Telegram. Saya ada letakkan link untuk rakaman kelas online yang telah dibuat semalam di sini. Okey. Kamu klik saja bahagian YouTube ini dan ini adalah kelas online yang saya sudah buat semalam. Okey. Jadi hari ini saya cuma sambung sahaja apa yang perlu sambung sahajalah topik yang saya sudah berikan semalam ya. Baik. Ini saya tutup dulu. Okey. Okey. Hari ini kita akan sambung topik berkenaan dengan air dan larutan ya. Berkenaan air dan larutan dan pelajar juga boleh rujuk ya kalau hendak merujuk kepada buku teks muka surat 111 ya. Saya akan sambung dengan apa itu yang dinamakan colloid. Baik, colloid. Okey. Semalam kita telah berbincang apa itu larutan, apa itu zat terlarut dan apabila zat terlarut bercampur dengan larutan maka zat terlarut bercampur dengan pelarut maka jadilah dia larutan. Okey. Dan semalam juga kita sudah belajar contoh-contoh pelarut. Contoh pelarut di sini boleh dikatakan sebagai gula ya, gula atau garam adalah contoh pelarut. Minta maaf. Gula dan garam ini adalah contoh zat terlarut ya. Contoh zat terlarut, manakala air itu adalah pelarut dan apabila dicampurkan zat pelarut dengan pelarut maka jadilah ia larutan ya. Dan istilah ini kena fahamlah ya, zat terlarut itu apa ya. Kemudian apa itu pelarut ya. Kemudian apabila digabungkan dua-dua maka terjadilah larutan. Okey. Dan semalam juga kita telah belajar apa itu ada 3 jenis larutan iaitu larutan cair ya, yang pertama, yang kedua ialah larutan kita panggil dia larutan pekat dan yang ketiga ialah larutan tepu. Okey. Dan kamu boleh rujuk balik video pengajaran ataupun video yang telah saya buat untuk sesi semalam ya, iaitu pada 17 hari bulan 5. Baik, kita sambung hari ini apa itu colloid. Okey. Yang pertama, apa-apa pun kita tengok apa itu maksud colloid yang sebenarnya. Ya. Baik, apa itu colloid? K-O-L-O-I-D. Colloid ialah campuran dua atau lebih, ya, dua atau lebih zat terlarut. Nampak ini perkataan apa ini? Zat terlarut. Ya, tetapi dia bukanlah hanya satu tetapi dia terdiri daripada dua atau lebih zat terlarut. Ya, itu sebab kamu kena faham dahulu apa istilah yang telah yang saya telah ajar semalam ya. Zat terlarut ya.
Zat terlarut contohnya apa semalam? Semalam contoh zat terlarut yang kita sudah belajar ialah gula, dan garam dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh zat yang terlarut. Okey. Zat yang terlarut ini dikatakan tersebar secara sekata. Right? Tersebar secara sekata. Okey. Itu adalah kolot. Okey. Makna apa maksud sebar secara sekata? Maknanya apabila kita letakkan larutan ini, dalam satu larutan dia ada dua zat terlarut. Dan apabila kita letakkan larutan ini, kita biarkan dia di atas meja untuk mungkin dalam 2 ataupun 3 minit, dia tetap sekata. Maknanya zat yang terlarut di dalam larutan itu, dia tidak mendak ataupun tidak jatuh ke bawah. Ya. Kita sambung lagi. Koloid tidak membentuk campuran yang jernih, ya, dia bukanlah jernih. Okey, dan juga tidak menghasilkan mendakan. Dia tidak jernih dan dia tidak ada mendakan. Okey, kamu masih ingat lagi gambar yang saya beritahu semalam? Ampaian, ya, kalau kamu masih ingat lagi semalam, apa yang dikatakan sebagai ampaian. Saya tunjukkan gambar, ya. Tunjukkan gambar yang, ya, contohnya yang ini. Okey, kita tengok gambar yang ini dulu, ya. Macam contohnya air Milo lah, ya. Air Milo ni kita boleh kategorikan dia sebagai ampaian lah, ya. Sebab apa? Apabila kita letakkan air Milo ini lama-lama, dia akan jatuh ke bawah. Apalah nak dapat. Okey, tak apa. Ini contoh ampaian, ya. Sebab kita boleh tengok di atas ini sama ada dia terapung ataupun sama ada dia jatuh ke bawah. Ini kita panggil dia ampaian. Right? Bukanlah larutan, ya. Dia bukan larutan. Larutan tu maksudnya dia sekata. Kamu tak nampak ada yang terapung ataupun ada yang tenggelam. Ya. Ampaian dia tidak larut. Ada yang tidak larut dalam air, sama ada dia terapung ataupun dia tenggelam begini. Ya. Dan ini maksud dia ampaian. Tetapi koloid ni dia lain sedikit. Ya. Koloid ini dia lain sedikit sebab koloid ini dia punya zat terlarut dia sekata. Ini yang dipanggil sekata. Kalau kamu tengok gambar di sini, ini yang dipanggil sebagai sekata. Maknanya kalau kamu letakkan koloid ini di atas meja ke, dia sekata saja. Ya, dia tidak mendak. Macam ampaian dia mendak, ya. Macam ampaian ini dia mendak di bawah. Ini ampaian. Kalau koloid ini dia sekata saja. Tetapi warna dia tidak jernih, ya. Dia tidak jernih. Tetapi kalau larutan dia sekata dan larutan dia jernih. Okey. Koloid ini dia sekata tetapi larutan dia tidak jernih. Tetapi ampaian bila kita kacau dia, mula-mula dia sekata.
dan dia tidak jernih, tetapi apabila kita letakkan di atas meja 2 ataupun 3 minit, lama kelamaan zat terlarut tu akan menjadi mendakan di bawah. Ini dia punya mendakan. Ini kita panggil dia sebagai ampayan. Okay. Jadi apakah contoh koloid? Apakah contoh koloid? Okey. Contoh koloid ialah kalau kamu tengok muka surat yang seterusnya, contoh koloid ialah krim pencukur, kemudian emulsi seperti susu dan mayonis. Dan ini adalah contoh koloid. Okey. Kena kamu ingat dua ni sajalah lebih kurang, tiga ni sama ada krim pencukur, susu ataupun mayonis ialah contoh koloid. Right? Okay. Seterusnya, tajuk yang seterusnya hari ini, air sebagai pelarut semester. Air sebagai pelarut semester. Apa maksud semester? Semester ni maksud dia dia boleh melarutkan banyak pelarut. Ya, dia boleh melarutkan, dia boleh melarutkan banyak zat terlarut. Ya, macam contohnya kita mandi, kita gunakan air. Sebab air ni dia boleh menanggalkan banyak kotoran. Itu sebab kita panggil dia sebagai pelarut semester. Kalau di dalam bahasa Inggeris dia, semester ini bermaksud universal. Ya, pelarut ni kita panggil dia sebagai universal. Maksud dia boleh melarutkan banyak benda. Boleh menanggalkan banyak kotoran. Macam apakah benda yang boleh dilarutkan? Contohnya sabun. Ya, itu sebab biasanya apabila kita basuh tangan, kita gunakan air, kita lembapkan ataupun basahkan tangan kita, kemudian barulah kita ambil sabun. Okey, sebab sabun itu dia boleh larut di dalam air. Ya. Itu sebab dia panggil pelarut semester. Okey. Kita tengok balik, sambung. Air dikenali sebagai pelarut semester kerana keupayaan melarutkan hampir semua bahan, sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Hampir semua bahan ya, kamu kena faham di sini, bukan semua bahan, tetapi dia hampir sahaja semua bahan. Hampir semua bahan dia boleh larut menggunakan air. Itu sebab kalau kita nak mandi, kita gunakan air. Kita hendak membasuh kereta ataupun kita hendak membasuh pinggan mangkuk pun menggunakan air. Kita hendak cuci kereta ataupun cuci barang-barang perabot apa semua, biasanya pun kita gunakan air. Itu yang dipanggil pelarut semester. Okay. Apa contoh-contoh yang kegunaan air ini sebagai pelarut semester? Yang pertama ialah baja di sini. Ya. Okey. Baja boleh larut di dalam air dan diserap oleh akar tumbuhan. Okey. Yang kedua, minuman ringan dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut. Contohnya minuman ringanlah ataupun cordial, ya, untuk membuat air sirap, untuk membuat air oren dan berbagai-bagai lagi perasa, ya. Air Milo contohnya, air orange, air strawberry, semua itu boleh dilarutkan dengan air. Ya. Kemudian yang seterusnya, air melarutkan deterjen yang digunakan dalam proses pembersihan. Ya. Deterjen di sini kamu cuma ingat sahaja, deterjen ini ialah sabun lah. Ya. Deterjen ini ialah sabun. Ya, sabun. Apabila deterjen ini dia terkena air, dia akan larut dan dia boleh membantu untuk membersihkan barang-barang. Okey, sabun, ya. Dan ini contoh-contoh air sebagai pelarut. Okay, ini contoh air sebagai pelarut. Pelarut apa yang kita panggil?
sebagai pelarut semester. Ya, maknanya kebanyakan kita boleh gunakan air untuk mencuci barang-barang. Ya. Dan ada juga pelarut yang bukan air. Ya, kita panggil dia pelarut organik. Ada juga ya, ada setengah bahan yang kita tidak boleh cuci dengan air. Contohnya apa? Kita tengok di sini. Yang kita tidak boleh cuci dengan air, contohnya cat. Ya, kamu tahu cat ya? Contohnya cat inilah. Ini. Ini ya. Cat ini ya. Boleh tak kita cuci dengan air? Biasanya apabila kita menggunakan ataupun cat ini terkena dengan kita punya kulit, biasanya kalau cat itu cat minyak ya ataupun oil based paint, biasanya dia tidak boleh dilarutkan dengan air. Okey. Okey. Macam ni contohnya ya. Kita tidak boleh dengan sabun pun kadang-kadang agak susah lah ya. Macam ni contohnya. Gambar macam ini ya. Dia memang tangan itu terkena dengan cat. Ya. Biasanya kita tak boleh gunakan air sahaja. Ya. Kita kena gunakan apa? Biasanya kita boleh gunakan, ada dijual di kedai hardware jugalah ya. Ini contohnya. Boleh gunakan apa yang kita panggil sebagai turpentin. Ya, ini adalah ataupun minyak gas. Ini untuk kita buangkan kesan cat itu di tangan menggunakan minyak ataupun turpentin ini, ataupun kita panggil dia thinner. Kita panggil dia thinner ataupun turpentin. Ini ya, untuk menanggalkan kotoran cat. Okey. Dan turpentin ini dia bukan air ya, dia sejenis minyak, bahan-bahan petroleum. Okey. Turpentin boleh digunakan untuk menanggalkan cat, tetapi air tak boleh. Ya. Dan ini yang kita panggilkan dia sebagai pelarut, bukan air. Apa contoh-contoh yang lain? Alkohol contohnya. Ya. Dia boleh melarutkan minyak wangi, dia boleh melarutkan antiseptik. Kerosin, ya, minyak tanah, dia digunakan sebagai minyak lampu. Acetone, ya, digunakan sebagai varnis kuku dan lacquer. Dan ether, ya, sebagai pengekstrak minyak. Ini adalah contoh-contoh pelarut bukan air, dan kita juga panggil dia sebagai pelarut organik. Ya. Kenapa panggil pelarut organik? Sebab dia berasaskan karbon. Dan dia digunakan untuk melarutkan zat telarut yang tidak larut dalam air. Contohnya cat tadi. Saya ambil contoh mudah cat ini tadi. Ya. Sebab cat ini dia tidak larut dalam air. Bila kamu letak dalam air, kamu kacau, dia tidak larut dalam air. Tetapi dia larut dalam apa? Dia larut dalam apa yang kita panggil sebagai thinner. Ini thinner. Ini thinner. Dia tak boleh campur dalam air. Dia kena campur dalam thinner, barulah dia larut. Ya. Kalau kamu gunakan sabun pun susah nak keluarkan. Air dengan sabun pun tidak boleh keluar cat. Kena pakai thinner. Ya. Tapi thinner ini agak berbahaya sebab dia mudah terbakar dan kena gunakan dengan berhati-hati. Dan setengah orang kalau pakai thinner ya, kalau kena kepada kulit dia akan jadi macam gatal-gatal, akan jadi macam kulit kering. Jadi kena berhati-hatilah ya, untuk menggunakan thinner ini. Okey. Okey, tengok yang seterusnya. Kalau kamu lihat di sini, pelarut bukan air mudah meruap. Ya, mudah meruap
menyebabkan digunakan secara meluas dalam penyediaan bahan semburan seperti cat, minyak wangi dan racun serangga. Okey, dia bukan macam air, ya. Kalau kamu tengok thinner ini, thinner ini bila buka dan dia ada bau yang sangat kuat, itu maksudnya dia mudah meruap, dia mudah terbakar, dia macam petrol. Okey, itu sebab dia biasanya digunakan untuk cat, minyak wangi dan racun serangga. Dan kalau ditengok lagi, perlu dikendalikan dengan cermat kerana pelarut ini membahayakan kesihatan manusia. Okey, dia membahayakan kesihatan manusia. Okey, ini adalah pelarut yang kita panggil dia pelarut bukan air. Okey, jadi itu sahajalah ya topik untuk hari ini. Dan nanti kita akan sambung topik yang akan datang, iaitu topik 5.3 pada kelas akan datang. Okey, jadi dengan itu saya habiskan sahaja kelas online di sini. Dan ingat ya, kelas ini dirakam dan kamu boleh tonton semula pada bila-bila masa. Okey, dengan itu terima kasih.